Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya bagi seorang hamba yang hina untuk sentiasa hanya memuji kepada Allah, untuk sentiasa hanya meminta segala pertolongan kepada Allah, untuk sentiasa meminta keampunan dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga bagi kita untuk sentiasa berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu dan kejahatan tingkah laku. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah beri taufik, hidayah, tidak ada siapa yang mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruhnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa tersebut diciptakannya pasangan, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah lah kita meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim, sesungguhnya Allah sentiasa maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sungguh nescaya Allah akan membaikkan segala urusan dan mengampunkan dosa. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah dapat menjerumus seseorang kepada kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat meneruskan pengajian hadis pada pagi Khamis ini. Walillahil hamd, kita dah masuk siri yang ke-12, tapi masih lagi dalam hadis yang kedua. Masya Allah. Tapi tak apa, biar lambat
asas selamat, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian hadis kita berdasarkan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sekarang berada di hadis yang kedua, hadis Jibril terkait dengan rukun iman. Dan alhamdulillah kita dah masuk al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Dan kita telah masuk pembahasan yang pertama, dan insya-Allah kita akan habiskan dengan izin Allah pada hari ini pembahasan yang seterusnya. Jadi sebelum itu kita ulang kaji dulu apa yang telah kita pelajari. Tapi kita ulang kaji dekat smartboard, insya-Allah. Qadarullah ma syafa'al. Minggu lepas memang video terputus. Bila saya bangun je, lepas tu terus terputus suara dia. Saya tengok lama juga, 10 minit. Rupanya orang dekat Facebook, YouTube, suara tak ada. Jadi tak apa, hari ni kita ulang balik apa yang telah kita bahas minggu lepas. Okey, bismillah. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Okey, bila kita sebut hari akhirat dalam mana-mana nas ataupun hadis, apa yang dimasukkan dengan hari akhirat? Kalau kita terjemah secara bahasa, hari akhirat adalah hari yang terakhir, yang mana tidak ada hari lagi setelahnya. Jadi bila hari terakhir, maka hari apa itu? Hari bagi penghuni syurga masuk syurga, dan penghuni neraka masuk neraka. Dah habis dah hari dia. Dia akan hidup selama-lamanya di tempat negeri abadi. Tapi para ulama mensyarahkan bahawa apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bukan sekadar hari apabila masuknya ahlul jannah ke syurga dan ahlul nar ke neraka. Tak. Tetapi hari akhirat dia mencakupi segala yang terkait proses perjalanan seseorang tu sebelum masuk ke syurga. Bermula lagi dengan kematian. Kerana kematian merupakan kiamat bagi setiap orang. Jadi sebab tu hari kiamat, al-yaumul akhir, merupakan, ini adalah terjemahan secara bahasa dulu, yaumul qiyamah alladhi yab'atsu fihi an-nas. Hari akhirat yang dimasukkan dalam syarak adalah hari kiamat yang mana yub'atsu fihi an-nas, dihimpun, dibangkitkan pada hari tersebut seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk dihisab setiap amalannya, kemudian diberi balasan ataupun ganjaran bagi amalan yang telah dia lakukan. Wasumya bil yaumil akhir, dan dinamakan hari akhirat sebagai hari yang terakhir, li'annahu la yauma ba'dahu, kerana tidak ada lagi hari setelah hari akhirat. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim, yang mana akan tetaplah penghuni syurga di rumah-rumah mereka, iaitu syurga Allah. Wa ahlun nar fi manazilihim wa na'udzubillah, dan ahlu neraka di tempat rumah-rumah mereka. Kemudian perbahasan yang seterusnya, dalam kaedah bahasa Arab, setiap perkara ataupun sesuatu yang orang Arab kagum ataupun benda itu sangat besar di sisi orang Arab ketika itu, maka dia mempunyai banyak nama. Dan kita dah bagi misal, banyak perkataan bahasa Arab ada bertindih mufradat dia, tapi membawa satu makna yang sama. Begitu juga hari akhirat. Akan tetapi hari akhirat, setiap nama dan sifat
yang disandarkan kepada hari tersebut, ia menunjukkan betul-betul keadaan yang akan berlaku. Dalam istilah dia apa? A'lam wa awsaf. A'lam wa awsaf. Nama yang disandarkan kepada hari akhirat merupakan betul-betul nama yang menunjukkan sifat dia dan juga sifat yang menunjukkan apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Kaedah ni juga kita tatbikkan, kita masukkan dalam kaedah al-asma' al-husna. Setiap nama Allah adalah a'lam wa awsaf. Nama Allah Ar-Rahman, memang Allah adalah Maha Pemurah dengan sifatnya rahmat. Okay, nak bagi contoh, kita ni manusia, ada yang nama, misalnya nama dia Hasan. Nama orang tu Hasan. Hasan maksud dia apa? Baik. Tapi tak semestinya Hasan tu dia baik. Dia bukan a'lam wa awsaf. Boleh jadi nama dia Hasan, tapi dia kurang baik. Tapi bila Allah diberi nama Ar-Rahman, memang Allah Ar-Rahman. Dan hari kiamat bila dinamakan hari akhirat, memang ia adalah hari akhirat. Bila dinamakan Yaumul Qiyamah, memang hari tersebut akan didirikan ataupun manusia akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada duduk. Boleh faham Jadi nama hari akhirat ni ataupun nama hari kiamat ni sangat banyak. Ada yang ulama mengumpulkan 30, 70 dan sebagainya. Kita ambil 3 je. Kita murajaah. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Dah jadi bahasa Melayu. Dari perkataan apa? Qama yaqumu qiyaman, berdiri. Qiyamah merupakan masdar dari qama yaqumu qiyaman, ditambahkan ta marbutah untuk takkid, penegasan. Jadi hari kiamat adalah, kalau terjemahkan secara harfiah, hari berdiri. Jadi seluruh makhluk yang dibangkitkan oleh Allah ketika hari itu, mereka semua berdiri. Huwal yaumul ladzi yaqumu wa yajtami'u fihi jami'ul khalaiq. Pada hari tersebut berdirinya dan berkumpul pada hari tersebut semua makhluk. Itu makna Yaumul Qiyamah. Okey, kemudian salah satu nama hari akhirat juga adalah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah. Maknanya apa? Al-yaum alladhi sayaqa'u bila syak. Al-Waqi'ah adalah nama, salah satu bagi nama hari akhirat yang membawa makna ia betul-betul akan terjadi tanpa keraguan sedikit pun. Jadi siapa yang ragu boleh jadi kafir. Kemudian As-Sa'ah. Ini semua nama yang masyhur. Sa'ah, kenapa hari akhirat dinamakan Sa'ah? Ada berbeza pendapat di kalangan ulama. Qila, dikatakan Sa'ah ini tadullu ala waqtin yasirin lillahi lihisabi jami'il mukallafin. Sa'ah ni menunjukkan waktu. Okey, Sa'ah secara harfiah adalah waktu. Kalau bahasa Arab kita tanya pukul berapa? Macam mana bahasa Arab dia? Kamis Sa'ah, pukul berapa? As-Sa'ah Thaniyah, misal pukul 2. Okey, waktu, apa yang maksud waktu dengan hari kiamat? Apa kaitan dia? Jadi menunjukkan waktu yang sangat mudah, yasir, lillah, bagi Allah. Untuk apa? Lihisab jami'il mukallifin, untuk menghisap semua makhluk yang diberi mukallaf, yang diberi tanggungjawab. Agak-agak ada berapa manusia dari zaman Adam sampai sebelum kiamat nanti? Tak terbayangkan. Sekarang pun kita, rakyat Malaysia pun kita tak tahu secara pastinya berapa, betul tak? Belum lagi seluruh dunia. Ni bukan seluruh dunia, daripada zaman Nabi Adam sampai hari akhirat.
Itu baru manusia, belum jin. Itu menunjukkan sa'ah, waktu yang sangat mudah untuk Allah hisab. Dan dikatakan juga sa'ah ni li'annaha qad ta'ti faja'atan fi ayyi waqtin. Dinamakan sa'ah bagi hari akhirat oleh kerana hari ini mungkin akan datang secara tiba-tiba pada waktu bila-bila. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ni boleh tahu bila berlakunya hari kiamat. Hatta Nabi SAW. Okey, itu antara nama-nama yang mana nama-nama tersebut betul-betul membawa makna apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Okey. Okey, jadi bagaimana kefahaman kita ataupun cara kita nak beriman dengan hari akhirat? Mafhumu al-imani bil yaumil akhir. An nu'mina bi kulli ma warada fi akhbar dhalika al-yawm. First kali kita kena beriman, yakin, percaya dengan setiap bikulli ma warada, apa yang dibawakan fi akhbar, dari nas, tentang khabar-khabar dzalikal yaum, hari tersebut. Kita kena beriman apa yang dalam nas Al-Quran maupun sunnah membawakan cerita ataupun kejadian yang berlaku, kita kena terima dan percaya dengan seyakin-yakinnya bahawa ia akan berlaku. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang terkait dengannya. Fayadkhulu fi dzalika, dan yang terkait dengannya masuk poin-poin yang berikut ni. Kita dah masuk sampai poin yang kelima. Okey, yang pertama, al-imanu bi asyratis sa'ah wa amaratiha allati takunu qablaha. Jadi cara kita nak beriman yang benar dengan hari akhirat, first kali kita kena beriman bahawa adanya tanda-tanda asyrat, tanda-tanda besar berlakunya hari kiamat, dan tanda-tanda kecil yang akan berlaku sebelum kejadian hari kiamat. Ini belum masuk kiamat lagi, tapi dia apa-apa yang terkait dengan hari kiamat. Jadi kita kena beriman dengan tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, al-imanu bil maut wa ma ba'dahu min fitnatil qabri wa adzabihi wa na'imihi. Kemudian kita kena beriman dengan kematian. Itu tak ada masalah, semua orang akan beriman dengan kematian sebab ia terjadi di depan mata. Akan tetapi wa ma ba'dahu min fitnatil qabr, dan apa yang terjadi setelah kematian dari apa? Ujian kubur. Jadi apa nas yang bawa tentang kejadian yang akan berlaku dalam kubur, kita kena percaya, yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Bila ada keraguan, boleh jatuh kafir. Fitnah kubur dan azab dan kenikmatan kubur. Semua hadis-hadis banyak yang menerangkan ataupun mengisahkan tentang azab kubur, kenikmatan kubur, ujian kubur, soalan malaikat dan sebagainya. Itu kita kena beriman dan terima. Itu termasuk berimannya dengan hari akhirat, rukun iman. Kemudian yang ketiga, al-imanu bin nafkhataini bis-sur. Kemudian kita beriman dengan dua tiupan sangkakala. Setelah kita mati, semoga kita jadi di antara golongan yang mendapatkan kenikmatan kubur. Kemudian kita kena beriman bahawa kita akan dibangkitkan dengan apa? Dengan tiupan sangkakala. Dan tiupan sangkakala yang sahih ataupun yang benar di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Yang pertama, an-nafkhatul ula liqiyabis sa'ah. Tiupan yang pertama untuk apa? Untuk menunjukkan telah datangnya hari kiamat. Jadi tiupan ketika itu menunjukkan telah berlakunya kiamat dan mengambil semua nyawa yang berada ketika waktu itu. Nama lainnya adalah nafkhatus sa'iq, tiupan yang membawa kematian. Sa'iq ni kematian. Nafkhatul faza', tiupan yang menakutkan. Kemudian ar-rajifah, terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 68.
Itu tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua, an-nafkhatus tsaniyah liqiyamil khalaiq minal qubur. Tiupan yang kedua pula adalah tiupan kebangkitan. Israfil diamanahkan untuk tiup kali kedua. Untuk apa? Untuk bangkitkan semua makhluk dari kubur mereka. Dinamakan juga nafkhatul ukhra ataupun ar-radifah. Okey, hadis riwayat Muslim. Okey, ada nombor dia. Okey, saya nak kongsi apps yang mempermudahkan untuk kita cari nombor hadis berserta dengan terjemahan. Khaliana sawi. Okay, nama apps dia ni. Boleh search ada dekat iOS dengan Android. Kalau boleh kita download sekarang sebab kita nak tatbik terus. Hadis Muslim 294. Misalnya kita buka okay, pergi kat search. Loading. Lepas tu kita masukkan nombor hadis 294. Cari di Sahih Muslim. Dua sembilan empat ke tu? Jadi apps ni di antara apps yang saya dah tengok, dia sangat mudah dan senang untuk kita cari hadis-hadis. Dan dia ada terjemahan bahasa Indonesia. Kejap. Dia ada Kutubut Tis'ah, semua kitab ada. 9 kitab hadis ada kat situ. Cuba kita tatbik hadis seterusnya ni. Okey, kemudian tengok dekat sini dulu. Kemudian kita dah bahas keimanan seterusnya, al-imanu bil ba'thi. Kita beriman dengan kebangkitan. Setelah ditiupnya sangkakala, maka akan dibangkitkanlah seluruh makhluk. Misalnya hadis Bukhari 3349. 3300. Baik. Hadis Bukhari 3349 versi Fathul Bari, versi Syarah Fathul. Kat dalam ni ada hadis dia. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum mahsyuruna hufatan uratan ghulla thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ila akhir hadis. Dari Ibn Abbas Okay, hadis ni menerangkan tentang Yaumul Mahsyar. Dari Ibn Abbas, mana dia? Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan
dikumpulkan. Ni wajudalala mahsyuruna, dikumpulkan pada padang mahsyar pada hari kiamat. Bagaimana keadaan kita ketika itu? Dalam keadaan telanjang. Tidak ada pakaian dan juga tidak berkhitan, tidak dikhitan, tidak disunat. Lalu baginda Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, ila akhir hadis. Jadi sangat mudah. Semoga dimanfaatkan oleh para pelajar. Jadi misalnya dalam kelas tadabbur nanti, Ustaz Abdul Muin akan bawakan hadis. Kita boleh buka web apps ni. Kalau misalnya kata kita tak tahu nombor hadis, kita tulis je matan hadis tu macam mana. Kan? Misalnya innama a'malu binniyat, kita tak tahu hadis nombor berapa dalam Sahih Bukhari misalnya. Kita tulis innama, lepas tu kita search dalam Sahih Bukhari. Jadi akan keluar. Okey, beriman dengan hari kebangkitan. Dalilnya surah Al-Mu'minun, surah Taghabun, banyak lagi. Jadi memang kita kena yakin bahawa setiap kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak ada pakaian, dalam keadaan kita tidak berkhitan, dalam keadaan masing-masing memikirkan apa nasib yang akan dia dapat. Kemudian yang kelima, al-imanu bil qiyamah wa ma tahdatsu fiha minal ahdath. Kita beriman dengan hari kiamat, iaitu setelah kita dibangkitkan, kita akan berdiri menunggu untuk Allah menentukan orang yang beriman dihisab, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga, dan orang yang kufur ataupun bermaksiat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma tahdutsu fiha minal ahdath, dan apa-apa kejadian yang terkait dalam waktu kita qiyam tersebut pada mahsyar. Misalnya hadzal yaumut tawil, hari ketika mana kita diri tunggu untuk dihisab adalah satu waktu hari yang sangat-sangat panjang. Kemudian dunu syams minal khalaik, rendahnya matahari sejengkal dengan kita, dengan makhluk. Yang pertama dalil surah Ma'arij. Okey, hari itu kan kita dah sebut surah Ma'arij menerangkan 50,000 tahun, manakala surah Sajadah 1000 tahun. Siapa tahu perbezaan dia? Siapa dah beli buku Ma'arij? Kita dah beli belum baca lagi? Kita apa? Kemudian seterusnya kita kena yakin, beriman bahawa ketika itu ada 7 golongan yang mana mereka mendapat naungan Allah, yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis juga menerangkan ketika dekatnya matahari itu sehingga mengeluarkan keringat, peluh, dan masing-masing orang akan tenggelam dengan peluhnya sendiri berdasarkan amalan yang telah dilakukan. Ada yang sampai lutut, pusat, ada yang sampai tenggelam, ada yang sampai lemas. Wa na'udzubillah. Jadi kita kena belajar, kita kena faham, kita kena yakin siapakah golongan yang diberi keistimewaan pada hari itu. Kemudian salah satu kejadian yang akan berlaku juga syafa'atul kubra, syafaat yang terbesar yang diberi khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada dalilnya dalam Sahih Bukhari nombor 4712 yang 7 golongan tu 660. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk poin yang seterusnya. Setelah manusia berkumpul, seluruh manusia berkumpul di satu tempat dengan keadaan yang sangat menakutkan untuk menunggu Allah Subhanahu Wa Taala hisab ataupun menentukan mana tempat terakhir yang mana tidak ada hari lagi setelahnya bagi masing-masing kita. Maka ketika itulah kita kena beriman. Al-imanu binashri kutubil a'mal. Dan setelah Allah berkenan untuk memakbulkan ataupun mengistijabahkan
permintaan Nabi SAW untuk mempercepatkan hisab, iaitu dinamakan syafaatul kubra, maka ketika itulah akan diberi masing-masing dari kita buku amalannya. Al-imanu, beriman, binashri kutubil amal, tersebarnya ataupun diberi bagi masing-masing manusia kutub, jamak daripada kitab, buku-buku amalan mereka. Dalilnya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Allah mengisahkan kejadian yang akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, iaitu orang-orang yang beriman, al-mu'min. Al-mu'min, yang pertama, keadaan yang pertama adalah keadaan orang yang beriman, al-mu'minu. Bagaimana dia diberi kitab amalannya? Ya'khudhu biyaminihi wa yu'tahu min amamihi. Orang beriman akan diberi kitab amalannya dengan tangan kanannya. Dia akan mengambil kitab amalannya dengan tangan kanannya dan diberi di hadapannya. Kita akan dapat kitab tu insya-Allah di hadapan kita dan kita ambil dengan tangan kanannya. Itu yang dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab, diperiksa dengan hisab yang sangat mudah. Yang ini kita akan bahas keimanan yang seterusnya, al-hisab. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengannya dalam keadaan yang gembira. Itu keadaan orang beriman ketika itu. Bila dia tahu je tangan dia yang menerima kitab amal tu dengan tangan kanannya dan diberi dengan di hadapannya, dah. Itu menunjukkan dia dah selamat lah insya-Allah. Kemudian keadaan yang kedua, keadaan orang kafir. Kafir ya'khudhu, orang kafir akan mengambil bishimalihi wa yu'tahu min wara'i dhahrihi. Orang kafir akan mengambil buku amalannya dengan tangan kirinya, tetapi bentuk penghinaan yang sangat hina bagi mereka ketika itu, walaupun dengan tangan kiri, bukan dari depan tapi dari belakang. Kerana apa? Kerana mereka kufur kepada Allah di atas muka bumi. Sebab tu Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari belakang, fasaufa yad'u thubura. Maka ketika dia akan berteriak, celakalah aku. Okey, dalil dengan shimal pula. Yang ni Al-Insyiqaq ayat 10 menunjukkan yu'ta wara'a dhahri. Tapi dia mengambil dengan tangan kiri. Surah Al-Haqqah ayat 25. Surah Al-Haqqah ayat 25. Allah SWT berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Kalau shimal ni pula, dalil dia apa? Surah Al-Haqqah ayat 25. Orang kafir akan mengambil buku tu dengan tangan kiri, tetapi diberi dalam keadaan wara'a dhahri, belakang badan dia. Wara'a dhahri pula, dalil dia apa? Al-Insyiqaq ayat 10. Kemudian dalam surah Al-Haqqah tu, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kiri, maka dia akan berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ni. Sebab dia dah tahu dia memang celaka.
Okey, kemudian setelah kita menerima kitab amalan kita, maka kita akan dihisab. Kita akan hisab ni secara bahasanya dihitung, dikira. Dihitung. Apa yang dihitung? Segala amalan kita, baik dan buruk, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bentuk hisab yang akan berlaku pada hari kiamat kelak ada dua jenis. Yang pertama, hisabun yasirun wa takrimun wa taqrirun. Hisab yang pertama untuk orang yang beruntung adalah hisab yang sangat mudah. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan hisab yasir. Dan hisab tersebut merupakan takrim, kemuliaan bagi dia. Dan juga takrir, penetapan bahawa dia telah melakukan amal soleh. Itu hisab yang pertama. Kemudian hisab yang kedua, hisabun asirun. Ini kata lawannya bagi hisab yang pertama. Wa taubihun wa taqri'un. Hisab yang sangat sulit, dan hisab tersebut merupakan taubih, bentuk kehinaan bagi orang yang dihisab, dan hisab tersebut juga merupakan taqri'. Taqri' ni cacian. Maksudnya dia hisab tu menjadikan dia berasa sangat malang, sial, malu, dibuka segala aib yang dia telah lakukan di muka bumi. Dalil dia surah Al-Ghathiyah, Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26. Ayat yang terakhir. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kalian akan dikembalikan, dan sesungguhnya kalian kepada kewajipan ke atas kami untuk menghisap kalian. Surah Al-Ghashiyah ayat 25 dan 26. Wajudalalah dia ayat yang ke-26. Summa inna alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian setelah dibangkitkan dan setelah kita dikembalikan kepada Allah, apa yang Allah akan lakukan? Sesungguhnya wajib ke atas kami, iaitu Allah, hisabahum, untuk menghisap seluruh makhluk. Okey, cuba buka hadis Bukhari 103. Tekan dekat search, masukkan nombor 103, cari di Sahih Bukhari. Cari yang versi Fathul Bari. Dia ada dua versi, versi yang betul-betul kitab Sahih Bukhari dan kitab syarah. Okey, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba 'udzib. Qalat Aisyah fakultu awalaysa yaqulu Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama dhalika al-'ard walakin man nuqish al-hisab yahlik. Okay, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang dihisab, maka dia akan diseksa. Nabi SAW cakap, barang siapa yang akan dihisab, bila dia kena hisab je, dia kena seksa. Aisyah pun pelik lah.
bukan ke hisab tu ada dua, hisab yasir dengan hisab asir? Kenapa Nabi seakan-akan menyatakan siapa yang akan hisab je, dia akan diseksa? Aisyah bertanya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasirah, maka kelak kami akan hisab bagi orang-orang yang beriman hisaban yasirah, ni hisab yang sangat mudah. Kenapa Allah dah cakap orang beriman akan dihisab dengan yang mudah, tapi Nabi SAW cakap semua yang dihisab akan diseksa, maksudnya akan masuk neraka? Akhirnya Nabi SAW syarahkan, terangkan apa yang dimaksudkan dengan hisaban yasirah. Hisabun yasirun adalah al-ard. Hisab yang mudah, al-ard ni secara bahasa dia ditunjukkan, ardun, ataupun kita boleh terjemah pamparan, dipamparkan je. Maknanya dia bukan disoal kenapa kau buat sekian dan sekian. Tak, dipamparkan sahaja. Segala amalan dia dalam bentuk apa? Takrim wa takrir, untuk memuliakan dia dan menetapkan bahawa dia telah beramal soleh. Itu yang dimasukkan hisaban yasirah. Akan tetapi yang Nabi SAW maksudkan, barang siapa yang dihisab maka dia akan celaka. Nabi sambung balik, walakin man nuqishal hisab yahlik. Akan tetapi barang siapa yang didebatkan, ataupun nuqish tu daripada perkataan munaqashah, ada berlaku perdebatan ataupun ditanya-tanya kenapa sekian dan sekian, dibawakan bukti dan lain sebagainya. Maksudnya orang yang menzalimi orang lain akan didatangkan orang yang dizalimi, ambil amalan dia, apa semua. Bila jadi tu, maka dia adalah orang yang celaka. Okey. Tetapi kita ada salah satu doa yang sering Nabi SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang yasir. Tak nak debat, tak nak apa-apa ni, dipamparkan je amalan, kemudian dimasukkan dalam syurga. Tapi adakah kita tahu bahawa ada lagi orang yang advance lebih daripada hisab yasirah? Ada berapa jumlah dia? 70,000 orang. Orang yang akan masuk syurga bila hisab wala azab, tidak dihisab dan tidak diazab. Apa ciri-ciri dia? Dalam hadis Nabi SAW bersabda, haula'i sab'una alfan quddamuhu la hisaba alaihim wala azab. Mereka lah 70,000 orang yang mana akan kelak tidak dihisab, dan juga bila tak hisab lagilah tidak diazab. Maka para sahabat tanya, siapakah mereka? Nabi SAW bersabda, kanu la yaktawuna wala yastarquna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak berobat dengan segi perubatan yang memudaratkan. Apa perubatan yang memudaratkan tu? Dia ambil besi yang panas, kemudian diletakkan kepada tubuh badan dia, tu yaktawun. Kemudian wala yastarquna, dan tidak minta untuk diruqyah. Dua benda ni diperbolehkan. Tetapi orang yang betul-betul wa ala rabbihim yatawakkalun, ke atas mereka betul-betul bertawakal, dia tak perlu benda ni. Dia cukup minta kepada Allah. Wala yatatayyarun, dan tidak menganggap, tatayyur tu daripada perkataan tuyur, burung. Tidak menganggap suatu perkara berlaku tu akan menunjukkan akan berlakunya perkara sial. Bila berlaku sesuatu je, benda tak macam tak elok ni,
Selalu benda ni banyak terjadi di kalangan masyarakat kita orang dulu. Bila dia tinggalkan, dia lakukan apa yang Nabi cakap ni, dia akan masuk syurga tanpa hisab wala azab. Okey, sedikit tambahan. Umat siapa yang akan dihisab dahulu? Umat Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung tak kita jadi umat Nabi Muhammad SAW? Sangat beruntung, sebab setelah kita tunggu satu jangka waktu yang sangat lama, tiba-tiba kita jadi business class, terus akan dihisab dahulu. Akan tetapi jangan happy dulu, kita kena doa selalu, Allahumma hasibni hisaban yasira. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumul qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir, akan tetapi kita umat yang terdahulu akan dihisab pada hari kiamat. Okey, apa amalan yang first kali Allah akan tanya ketika Allah nak hisab? Tak. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa, apa agama tu, ketika kubur. Ini first kali kita menghadap di hadapan Allah, first kali soalan yang Allah akan tanya apa? Solat. Solat. Idza saluhat sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Apabila solat dia ditanya cukup 5 waktu, solat tepat waktu, khusyuk dan lain sebagainya, maka akan baiklah amal-amal seterusnya. Akan tetapi apabila first nak tanya solat je dah ke laut, amal yang seterusnya lagilah ke mana tak tahu. Okey, kemudian yang seterusnya, al-imanu bil mizan. Al-imanu bil mizani. Apa itu mizan? Mizan adalah ma yada'uhu Allah yaumal qiyamah liwazni a'mali ibad. Mizan adalah makhluk Allah yang mana Allah akan letakkan di atasnya pada hari kiamat segala amal perbuatan hamba untuk ditimbang. Kalau kita terjemah secara harfiah tu, wazan tu timbangan. Macam mana? Yang ni, al-imanu bil mizan. Beriman dengan mizan. Mizan tu apa? Mizan tu satu makhluk Allah yang akan diletakkan di atasnya amalan para hamba, amalan makhluk untuk ditimbang. Yang mana? Yang ni, takrif dia. Okay. Ma yada'uhu Allah, apa-apa yang Allah akan taruh di atasnya, iaitu di atas mizan pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Untuk apa? Ditaruh apa yang di atasnya? Liwazni a'malil ibad, untuk timbangan amal-amal para hamba. Dalil dia dalam surah Al-Anbiya ayat 47, kemudian surah Al-A'raf ayat 8 hingga 9. Kita buka satu-satu. Okey, surah Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Wajh dalalah dia apa? Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan letakkan al-mawazin, timbangan yang adil pada hari kiamat, untuk ditimbang segala amalan hamba.
Apa yang ditimbang? Amalannya, baik dan buruknya. Jika berat amalan baiknya, maka beruntunglah dia. Akan tetapi bila berat amalan jahatnya, maka tempatnya adalah di neraka Allah. Tapi bila sama berat, jadi apa? Jadi ashabul a'raf. Akan tetapi kelak dia akan dimasukkan ke dalam syurga, cuma ditunda. Cuba buka hadis Bukhari 7563. Okey, kejap. Dia tak ada kat 7,000. Kita kena, kalau misal kata dia tak keluar, kita kena cari matan hadis dia, lepas tu kita kena search. Okey, matan hadis dia, hadis riwayat Bukhari ni hadis yang masyhur. Afiq pergi toilet pula nak tanya dia, dia hafal hadis ni. Hadis apa? Kalimatani habibatani ila rahman saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat habibatani ila rahman yang sangat dicintai kepada ar-Rahman, iaitu Allah. Khafifatani ala lisan, dan sangat ringan di mulut, di atas lisan, memang ringan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 1 minit pun tak ambil masa dia. Akan tetapi kalimah dua ni, apa dia punya kelebihan dia? Saqilatani fil mizan, akan memberatkan timbangan mizan kelak di akhirat. Sebab tu perbanyakkan sebut ni. Surah Al-A'raf ayat 8 dan 9, Allah SWT berfirman, wal waznu yawma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan wazan, iaitu mizan, pada hari kiamat ketika itu adalah hak, akan betul-betul ada. Faman thaqulat mawazinuhu, dan barang siapa yang berat timbangannya dengan amal solehnya, faulaika humul muflihun, dan mereka lah orang yang, hanya mereka lah orang yang betul-betul telah berjaya. Berjaya apa? Berjaya masuk syurga. Manakala sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan amal solehnya ringan, manakala timbangan sayyi'nya, jahatnya berat, maka mereka lah orang yang akan khasiru, rugi. Anfusahum, dia akan rugi ke atas diri mereka sendiri. Ketika itu dia tak ada nak salahkan orang lain. Sebab apa? Sekarang ke atas muka bumi ni, Allah dah beritahu segala sesuatu yang akan bakal terjadi, betul tak? Dan kita yakin dengan seyakinnya akan terjadi. Tapi kita nak berubah ke tak nak berubah? Tapi kalau kita nak maintain dengan keadaan kita yang tidak dipenuhi dengan amal soleh, kelak kita akan rugi diri kita sendiri. Kita tak nak salahkan orang dah. Bima kanu biayatina yadhlimun, dengan apa yang mereka dulu terhadap ayat-ayat kami kauniyah dan syariah, yadhlimun, mereka tidak letak pada tempatnya, zalim. Okey, Bukhari ni kita tengok nombor dia, kalau cari dekat apps tu dia tak keluar. Berapa? 5927. Yang hadis kalimata ni kita search dekat Sahih Bukhari dekat apps tu 5927, tapi kalau versi Fathul Bari 6406. Ni tak tahu mana dapat nombor ni. 75. Kadang kenapa ada perbezaan nombor ni, para ulama hadis dia khilaf. Ada kadang hadis tu bertindih dua kan, akhirnya dia jadikan satu. Tapi ada ulama meletakkan satu-satu. Sebab tu ada perbezaan jumlah hadis. Okey, kemudian yang seterusnya,
al-imanu bil haud. Beriman dengan haud. Haud ni apa? Kalau kita terjemah secara bahasa adalah tempat tangkungan air ataupun perigi lah. Haud. Haud, nama dia haud. Okey, yang ke-9, keimanan yang seterusnya adalah setelah kita beriman dengan mizan, kita akan ditimbang amalan kita. Seterusnya kita kena beriman dengan haud. Al-imanu bil haudi. Al-haudu. Al-haud. Haud ni apa? Tempat tangkungan air secara bahasa dia, ataupun kita boleh pakai istilah perigi. Okay. Jadi persoalannya, apa yang dimasukkan beriman dengan al-haud? Haud adalah haudul ma' an-nazil minal kautsar, iaitu tempat tangkungan air yang turun, nazil, dari mana? Dari sungai Kautsar, iaitu haud Nabi SAW. Dan benda ni dah masyhur. Perigi Nabi SAW fi arsatil qiyamah. Bila akan terjadi kejadian haud ni? Di waktu genting pada hari kiamat. Arsat ni waktu-waktu yang keras, sulit, genting pada hari kiamat. Jadi kelab wallahu alam, secara detailnya bagaimana urutannya kita tak tahu. Akan tetapi yang pastinya, ketika pada mahsyar tu kita akan dihamparkan ataupun diberi untuk minum daripada haud Nabi SAW. Yang mana haud ni adalah daripada air yang mengalir ni dari Kautsar, syurga khusus bagi Nabi. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah SWT firman, sesungguhnya kami telah beri kepada engkau wahai Muhammad syurga Kautsar. Kabar gembira tu kita dah bagi. Allah cakap, wahai Muhammad, aku dah bagi engkau syurga Kautsar. Lepas tu, bila kita dah dapat, kalau kita fikir secara logik, bila Allah sebut engkau akan masuk syurga, kita bahagia, relax ke, atau kita makin tambah beramal? Kita dah confirm masuk syurga, relax kan, betul tak? Relax lah, dah masuk syurga, dah dapat syurga khusus lagi, Kautsar. Tapi tak, fasalli li rabbika wanhar. Oleh sebab kenikmatan yang Allah bagi tu, maka solatlah dan sembelihlah untuk Allah. Allah bukan suruh relax, Allah suruh beramal lagi. Kerana amalan tu adalah tanda kita syukur. Syukur tu apa? Taat. Sebab tu para sahabat, walaupun mereka dijanjikan dengan syurga, mereka bukan terus solat jemaah kat masjid ke laut, jihad ke laut, tak. Bila mereka dah tahu mereka masuk syurga, itu menambahkan lagi ketaatan mereka. Untuk apa? Rasa syukur. Afala akuna abdan syakura. Okay, jadi cerita tentang haud ni ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sekejap saya cek dulu hadis dia. 6583. Okey. Sahih Bukhari nombor 6583. 6583. Versi Fathul Bari. Ada bab khusus telaga haud yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Sahli bin Sa'din qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum 'ala al-haud, man marra 'alayya shariba wa man shariba lam yadhma' abadan. La yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Dari Sahal bin Sa'ad mengatakan, Nabi SAW bersabda,
Akulah yang pertama akan mendatangi telaga Al-Haud. Barang siapa yang menuju telagaku dan minum, dan barang siapa yang minum, dia tak akan haus selama-lamanya. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangi aku dan aku mengenalnya, dan mereka juga mengenal aku, akan tetapi mereka dihalang untuk mendapat kenikmatan haud. Jadi ulama menafsirkan siapa yang tak dapat minum ni. Kalau dalam hadis ni secara sarihnya, secara jelasnya, Nabi SAW cakap, aku kenal mereka dan mereka kenal aku. Mereka adalah siapa? Para sahabat yang murtad setelah kematian Nabi SAW. Akan tetapi ada hadis lain, haud ni tidak akan boleh orang minum pada hari kiamat kelak adalah orang yang tak mengikut sunnah Nabi SAW. Okay, kalau kita scroll lagi ke bawah, hadis yang terakhir, dia ada banyak hadis yang terkait. Jadi kita boleh tengok. Apps ni sangat-sangat bermanfaat, Masya Allah. Jadi dalam Sahih Bukhari sendiri ada beberapa hadis dan juga dalam Sahih Muslim. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dijadikan di antara orang-orang yang dapat jatah untuk minum di telaga Nabi SAW. Tetapi doa bukan sekadar doa, doa harus dibuktikan dengan amalan. Jadi kita kena betul-betul usaha, kita kena betul-betul berdoa, menuntut ilmu, meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah atas kefahaman para sahabat. Okey, keimanan yang seterusnya. Al-imanu bis-sirat. Beriman dengan sirat. Sirat pun dah jadi bahasa kita dah. Dan setiap hari pun kita meminta kepada Allah siratal mustaqim. Okey, tapi sirat yang dimasukkan dalam perbahasan hari kiamat ni apa? Al-jisru al-mamdud. Al-jisru al-mamdudu ala jahannam. Liya'bira an-nasu alaihi ilal jannah. Sirat ni adalah satu jembatan yang dipanjangkan di atas neraka. Setelah kita dihisap, kemudian kita mendapat minum telaga haud, dan apa yang berlaku sebelum titian sirat, kita kemudian terakhir sekali kita akan lalu titian sirat. Titian sirat ni akan dilalui barang siapa yang dah lepas perbahasan hisap tersebut. Tapi ada hadis yang lain, orang yang dihisap ni tak sempat dia nak dilalu titian sirat, dia akan dihumban terus di dalam neraka. Betul tak? Jadi sirat ni adalah jisr, jambatan yang dipanjangkan di atas nar jahannam. Ke mana? Liya'burun nas, untuk manusia semua lalui di atasnya menuju ke al-jannah. Dalil dia surah Maryam ayat 71. Surah Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan sesungguhnya setiap kalian melainkan wariduha, akan melaluinya. Ha tu kembali kepada apa? Sirat. Wajhu dalalah dia. Manakala dalil daripada hadis yang diriwayatkan Bukhari,
Hadis dia panjang, sekejap salah ni nombor dia. Nombor dia tak kena dengan lafaz hadis ni. Tak apa, nanti saya cari. Tapi hadis dia hadis panjang, tapi keratan hadis dia summa yadribul jisra ala jahannam wa tahillu syafa'ah wa yaquluna Allahumma sallim sallim. Nabi SAW bersabda, kemudian akan dihamparkan satu jambatan di atas jahannam, dan ketika itulah akan lalui setiap manusia yang akan lalu di atasnya, wa tahillu syafa'ah, dan dihalalkan ketika itu syafaat. Syafaat siapa? Syafaat para malaikat. Sebab tu malaikat berkata ketika itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah orang yang beriman. Sebab ketika kita lalu atas titian sirat tu, dia akan ada, aku panggil macam, dalam hadis tu dia macam, apa orang panggil ni? Cangkuk yang ada duri di atas ni. Dia akan lalu di atas titian sirat tu. Maka memang siapa yang Allah belum tentukan dia untuk masuk syurga, dia akan kena dan akhirnya terjatuh dalam api neraka, na'udzubillah. Jadi sebab tu para malaikat mendoakan orang beriman ketika dengan berkata Allahumma sallim sallim. Okey, hadis Muslim 183. Hadis riwayat Muslim 183. Tapi versi tu versi syarah Sahih Muslim. Hadis dia panjang sangat, masya-Allah, boleh buka dan boleh hayati. Kisah tentang hari kiamat dengan sangat detail. Okey, nanti kita boleh tengok insya-Allah. Okay, kemudian yang seterusnya, al-imanu bil qantarah. Beriman dengan qantarah. Qantarah tu nama tempat apa? Makanun alladhi baina jannati wan nari liyaqtassa ba'dun nas min ba'din. Jadi qantarah ni adalah satu tempat dah settle kat sirat dah settle. Lepas tu kita akan contohnya pergi dekat nama tempatnya qantarah. Qantarah tu adalah satu tempat yang mana bainal jannati wan nar. Tempat itu di antara surga dan neraka. Untuk apa kita berada di qantarah sebelum kita masuk surga? Liyaqtassa, untuk masing-masing ba'dun nas min ba'din, manusia di antara manusia lain, liyaqtassa, qisas, balas apa yang terjadi di antara mereka. Jadi sebelum nak masuk surga tu memang nak kena betul-betul bersih. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Walaupun dah dihisap dan sebagainya, tetapi sebelum nak masuk syurga tu Allah bagi lagi waktu. Barang siapa yang pernah ada orang sakiti, dia datang ke orang tersebut untuk qisas, dan akhirnya dia akan masuk ke dalam syurga. Fa idza hadabu wa naqu udhina lahum fi dukhuli jannah. Setelah masing-masing dah qisas, dah minta balasan di antara satu sama lain, maka dah bersih, dah suci,
betul-betul bersih, tidak ada dengki, tidak ada dendam, barulah udhina lahum fi dukhulil jannah, diizinkan bagi mereka untuk memasuki syurga. Kemudian seterusnya, al-imanu bil jannati wan nar, beriman dengan syurga dan neraka, negeri abadi kita. Okey, jannah. Apa maksud jannah? Fik, apa maksud jannah? Jannah adalah taman. Secara bahasanya, jannah adalah taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang menyenangkan. Itu jannah. Al-bustan kathirul asjar, menyenangkan. Jadi jannah ni bagi orang Arab adalah satu tempat yang penuh dengan pohon yang redup, yang tempat yang memang menyenangkan hati ketika kita masuk. Itu secara bahasanya. Jadi Allah sifatkan negeri abadi untuk orang beriman kelak adalah tempat yang seronok. Jadi setiap kalimat yang Allah bagi dalam syarak ni, dia nak bawakan manusia untuk memahami dan meningkatkan keimanan lagi. Sebab tu orang-orang yang mentakwil ataupun mentahrif, merubah makna-makna yang tak terfikir dengan akal ni, dia sebenarnya melakukan satu perkara yang tak masuk akal. Sebab misal kata Allah berfirman, Allah beristiwa tinggi di atas arsh, tapi dia tak boleh masuk ke akal dia, akhirnya dia takwil Allah berkuasa. Kalau Allah cakap Allah berkuasa di atas arsh, Allah boleh cakap Allah berkuasa, tak perlu Allah pakai kalimat istiwa. Jadi bila Allah nak beritahu adanya istiwanya Allah, tu untuk apa? Ada makna dia, dan makna tersebut ada hasil dengan kita faham dan kita imani. Boleh faham tak? Cuba bayangkan, syurga ni secara hakikinya kita tak tahu bagaimana bentuknya, tak? La ainur ra'at wala udhunu sami'at. Mata ni tak tahu bagaimana, telinga tak tahu dengar macam mana, dan hati ni tak terdetik langsung. Kita tahu sungai, tapi secara hakikinya bagaimana bentuk sungai di syurga kita tak tahu. Tapi bila kita tak tahu, kita tak tahu sebab apa, kita tak nampak. Tapi Allah nak menerangkan bagi kita bahawa benda tu wujud. Jadi Allah mesti kena pakai satu perkataan yang kita faham makna dia. Betul tak? Ada pohon kurma, ada sungai arak, sungai susu, sungai yang air sedap, kan? Apa motif Allah terangkan secara detail? Untuk apa? Untuk kita tingkatkan keimanan kita untuk dapatkan benda tu. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun namanya sama, tapi hakikatnya berbeza. Tapi ia membawa makna yang sama, faham tak? Begitu juga nama-nama dan sifat Allah. Tidak ada di atas satu muka bumi ni pun orang yang menetapkan sifat Allah istiwa ala arsh, dia katakan Allah tu sama seperti raja di atas singgasana. Tak ada. Tetapi bila kita beriman dengan istiwanya Allah di atas arsh, itu dapat meningkatkan lagi keimanan kita tanpa tahrif, tanpa takwil. Begitu juga jannah ni secara bahasanya adalah satu taman yang dipenuhi dengan pokok-pokok yang menyenangkan. Manakala nar pun Allah sifatkan tempat orang-orang kufar ataupun orang-orang kufur kepada Allah kelak di akhirat adalah nar. Nar ni apa? Api. Nar secara bahasanya adalah api. Okay, perbahasan dia sangat banyak dan kita boleh kaji sendiri. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk beriman dengan qada dan qadar. Wallahu ta'ala alam.
memang dah selamat. Dah selamat, dia memang semua akan masuk syurga. Akan tetapi nak menunjukkan keadilan Allah, bahawa ahli syurga yang akan masuk syurga tu betul-betul hati mereka bersih. Itu yang ada kejadian qantarah. Ada apa lagi pertanyaan? Okay, jadi keimanan kita dengan hari akhirat ni memang, kalau betul-betul kita baca hadis-hadis dia, kita baca ayat Quran, secara khususnya juz 30 tu, juz Amma tu memang menerangkan tentang kebanyakan hari akhirat. Sebabnya kebanyakan semua adalah, bukan kebanyakan, semua adalah surah Makki. Ada surah Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, surah Al-A'la, surah An-Naba, An-Nazi'at. Itu semua menerangkan tentang hari kiamat. Dan sebab itu Allah SWT pertama utus Nabi SAW, dan benda ni banyak dah berulang kita. Bawa dua benda je. First, kau kena tauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa pun. Yang kedua, untuk tetapkan lagi keimanan, tetapkan lagi keyakinan kita dengan Allah, ada apa? Percaya dengan hari akhirat. Percaya bahawa dunia ni sementara je. Seburuk-buruk mana kita hidup kat dunia ni, semiskin-miskin mana, sehina-hina mana pun, kalau kita beriman kepada Allah, kelak kita tahu kita akan masuk syurga. Betul tak? Ini adalah kabar gembira bagi orang beriman. Manakala bagi kita pula tengok orang kafir yang sangat kaya, hidup senang lenang, penuh dengan kemewahan, akan tetapi bila dia kufur, hidup dia hanya sementara kat dunia ni. Paling lama kalau dia berhidup pun 100 lebih tahun. Lepas tu bila dia meninggal, dia mati, dia masuk kubur dan penuh dengan azab. Lepas tu dia pada mahsyar penuh dengan ketakutan. Lepas tu dimasukkan ke api neraka Allah wa na'udzubillah. Jadi memang keimanan hari akhirat ni memang kita kena sentiasa tajdid, memperbaharui. Sebab tu keimanan dengan hari akhirat ni ulama membagi dua. Iman jazim dengan iman rasikh. Cara kita beriman dengan hari akhirat ni ada dua derajat. Derajat yang pertama, imanun jazimun, dan derajat yang kedua, imanun rasikhun. Okay, imanun jazimun tu apa maksud dia? Iman yang tidak diterima keimanan kecuali kita beriman dengannya. Iman yang wajib. Misalnya apa? Salah seorang daripada kita tak percaya bahawa adanya azab kubur, kafir. Itu iman jazim. Jadi benda ni wajib di atas setiap mukmin. Manakala derajat yang lebih tinggi daripada itu adalah imanun rasikh. Keimanan yang kukuh, padu. Bagaimana pula? Iaitu orang yang dia dah beriman, dia dah percaya bahawa azab kubur tu ada. Akan tetapi dengan kepercayaan dia dengan azab kubur tu dapat meningkatkan lagi amal soleh dia. Dapat lagi menjadikan dia orang yang berhati-hati dalam setiap perkataan. Sebab apa? Antara azab kubur adalah orang yang namimah, adu domba, betul tak? Dia dah jadikan lagi orang yang sentiasa berhati-hati ketika istinja. Sebab di antara sebab orang mendapat azab kubur, dia tidak betul-betul bersih dari air kencingnya. Ini adalah hasil daripada iman rasikh. Kadang di antara masyarakat ataupun antara kita, okey, dia percaya memang ada azab kubur, tapi dia kencing sambil lewa, mulut tak habis-habis, adu domba antara orang. Tapi bila kita cakap ada azab kubur, percaya, dia beriman, tapi keimanan dia tu tak membawakan hasil yang kukuh untuk dia tingkatkan lagi ketakwaan kepada Allah SWT. Apa macam mana? Iman jazim adalah iman yang tidak diterima. Dia iman, kata lainnya iman yang wajib. Bila dia kufur dia, bila dia tak percaya, dia boleh kafir. Contoh kelak orang-orang yang beriman dengan hari akhirat dengan keimanan yang rasikh, apa dia kata dalam surah Al-Haqqah ayat 19 dan 20.
fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umul qra'u kitabiyah. Dan maka barang siapa yang diberikan kepadanya kitab amalannya dengan tangan kanan, maka dia akan berkata, marilah aku nak baca kitab aku. Surah Al-Haqqah ayat 19 dan 20. Kemudian dia cakap apa? Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Kerana aku betul-betul yakin, aku betul-betul sangka kelak aku akan dibangkitkan dan dihisap. Nampak? Hasil daripada keyakinan dia dengan keimanan yang jazim, kelak ke akhirat dia dah dapat dengan kitab tangan kanan. Semoga kita termasuk golongan orang yang dicerita oleh Allah ni dalam ayat ni. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah, kita dapat belajar apa yang Allah dan Nabi SAW bawakan berkait dengan negeri abadi kita kelak. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua dan kaum muslimin secara umumnya tergolong daripada golongan yang dihisab dengan hisaban yasirah. Termasuk golongan yang masuk syurga bila azab wala hisab. Termasuk golongan yang diselamatkan di atas sirat. Termasuk golongan yang dimasukkan dalam syurga Allah Firdaus. Allahumma amin. Jadi kita tutup mengajar hadis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل